Ada lagi tak? Apa dia? Masya Allah, saya suka. Tuntut ilmu, wajib. Betul? 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 Bagus, bagus. Bagi dah tepukan sikit. Dah lah. Saya kata bagi tepukan sikit je, bukan banyak. Sikit je. Alhamdulillah. Okey, dah. Sikit je. Okay. Apa lagi? Berdakwah, Masya Allah. Mana dia? Siapa yang cakap berdakwah? Oh, bagus. Berdakwah wajib, betul? Sikit. Tepuk sikit cukup. Okey. Tepuk sikit tu 3 kali. Okey, settle. Lagi. Okey. Baik, adik-adik, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu cara ceramah ini bukan konvensional. Sebab jarang sekali penceramah akan datang turun tanya soalan-soalan macam ni. Adik-adik, kita pergi satu persatu kepada benda yang wajib dalam Islam, yang kita rasa wajib hanya dalam Islam, yang tak ada dalam agama lain. Okey, adik namakan. Silakan. Pertama, solat kan? Wajib solat 5 waktu. Baik. Adik-adik muslimin dan muslimat, maksudnya dia kena melakukan upacara ibadah, betul? Betul ke tidak? Agama lain, tak kira lah apa agama pun kita sebut, dia wajib tak ada upacara sembahyang dia? Dia wajib. Maksudnya setiap agama dia ada upacara keagamaan dia, dia ada sembahyang dia. Cuma isunya ialah berapa kali? Berapa kalikah yang perlu seseorang itu sembahyang? Dalam Islam 5 kali sehari. Betul ke tidak? Nampak banyakkah? Nampak banyak. Adakah dia mengganggu jadual kita? Sebenarnya solat itu memang mengganggu jadual kita. Mengganggu jadual kita. Okey? Sini. Tak apa. Assalamualaikum. Okey. Fokus kembali kepada sini. Itu perarakan keluar, tak apa. Adik-adik muslimin dan muslimat, biar mereka keluar dulu supaya boleh fokus. Sebab ramai tengok kat situ, tak tengok kat saya. Susah nak bercakap bila tak tengok saya. Okey. Solat 5 waktu, adakah dia mengganggu jadual kita? Hakikatnya memang dia ganggu jadual kita. Dan memang solat 5 waktu itu tujuan dia adalah untuk mengganggu jadual kita. Tahu kenapa? Solat subuh pukul 5:06 tu mengganggu tidur kita tak? Jadi kenapa cakap tak ganggu? Saya tahu mungkin adik-adik akan dengar jawapan saya yang tak biasa. Sebab kebiasaannya kita didedahkan, iaitu solat ni tak mengganggu jadual kita. Tetapi kalau kita lihat kepada jadual itu, dia memang sengaja untuk mengganggu jadual, supaya setiap kali kita diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat siapakah keutamaan kita, Allah ataupun dunia. Sebab itu dalam Islam, dalam Quran surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah. Maksudnya, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solat 5 waktu itu adalah untuk mengganggu melihat kepada siapakah yang jadi keutamaan dalam hidup kita. Siapa yang bagi masa kat kita? Siapa yang bagi kesihatan kat kita? Siapa yang bagi harta kat kita? Allah. Maksudnya, kita betul tak? Kita sibuk kejar masa. Tapi yang bagi masa tu siapa? Allah. Kita sibuk kejar harta. Yang bagi harta tu siapa? Allah.
Jadi solat 5 waktu itu memang sengaja untuk mengganggu perjalanan hidup kita itu dari segi jadual dia. Bukannya secara drastik, tetapi berhenti sekejap, solat. Solat berapa minit? Tak sampai 5 minit. Tapi Allah bagi kita berapa masa? 24 jam sehari. Bayangkan adik-adik, kalau uncle sekarang, uncle bagi dekat Idham RM1,000. Okey tak Idham? Idham okey. Kalau saya bagi RM1,000 dan kemudian saya hanya minta balik, Idham, uncle bagi RM1,000, boleh tak uncle minta balik RM100? Boleh pinjam tak? Boleh kan? Ada masalah tak? Tak ada. Adik-adik, 24 jam siapa yang bagi? Allah kan? Dan Allah hanya kata sehari 5 waktu, mungkin dalam 25 minit dalam 24 jam. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Sikit je. Tapi yang kita nampak ialah banyak. Tahu tak kenapa? Uncle nak cerita sikit tentang pengalaman. Dulu bila first masuk Islam, nak tanya saya, solat ini senang ke susah? Saya akan cakap susah. Berat. Sebab dulu saya sebelum Islam, nak sembahyang 1 tahun 1 kali pun susah. Sekarang sudah masuk Islam, 1 hari 5 kali. Mana lebih senang? Dulu lagi senang. Tetapi selepas masuk Islam, memang susah. Sebagaimana kalau kita, ada adik-adik di sini yang pergi gym. Masa baru-baru pergi gym, badan sakit tak? Masa adik-adik baru bersenam, bersukan, main bola, badan rasa sakit tak? Tapi bila dia tiap hari training, latihan, dan latihan, badan dah jadi sesuai ke tidak? Rasa selesa ke tidak? Yes. Dulu, uncle main bola, main untuk pasukan kebangsaan, trainingnya berbulan-bulan. Gamenya 3 saja. Satu game 90 minit. Tapi training berjam-jam. Sama juga. Kita hanya solat 25 minit setiap hari lebih kurang. Lebih kurang setiap hari. 25 minit. Tetapi training itu untuk apa? Bukan untuk badan. Untuk iman kita kuat. Dia perlahan-lahan. Semakin banyak kita pergi gym, betul tak? Semakin banyak otot. Kalau kita solat 5 waktu, itu tujuan dia adalah untuk membina kekuatan dalaman bagi menghadapi cabaran di luar. Sebab itu ada kata-kata yang menyebut mereka yang boleh meletakkan dahinya di bawah lantai, sujud kepada Allah, mereka boleh berdiri menghadapi cabaran yang lebih besar. Those who can prostrate their forehead to the ground, they can stand up to everything. Jadi solat, sembahyang, agama lain pun ada, tapi cara berbeza. Okey, next, apa lagi? Apa lagi? Oh, puasa. Dalam agama Kristian ada tak puasa? Ada. Jesus dalam Gospel of Luke puasa 40 hari. Puasa 40 hari. Tahu tak zaman Nabi, zaman Maryam, dia berpuasa macam mana? Dia berpuasa tak bercakap langsung. Adik-adik sekarang ni boleh bercakap tak? Boleh. Agama Buddha ada puasa tak? Ada. Agama Hindu ada puasa tak? Ada. Malahan, kalau dari segi kajian sains, mereka mengatakan, sekarang ini ada satu kajian terbaru. Dia kata, intermittent fasting is good for your health. Maksudnya, puasa selang-seli sehari. Maksudnya hari ini puasa, esok tak puasa, dan keesokannya hari puasa selang sehari. Itu baik untuk kesihatan. Tahu tak ini puasa Nabi siapa? Puasa Nabi Daud. Tetapi Nabi dah bagi tahu 1400 tahun lepas. Apa yang Nabi telah beritahu 1400 tahun lepas, sekarang sains baru kata is good. Kita tak payah sains kata is good, sebab Nabi dah kata is good dah dulu. Jadi puasa dalam setiap agama ada. Ada tak susah nak puasa? Yes, ada sedikit. Terutamanya selepas waktu asar nak pergi bazar Ramadan. Ataupun mak tengah masak gulai. Itu saat-saat paling sengsara. Tetapi adik-adik pernah dengar tak orang mati kerana puasa? Tapi pernah dengar tak orang mati kerana banyak makan? Yes. Dia sengaja untuk jadikan kita lapar.
Bukankah Allah sebut dalam Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 155, Allah akan uji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda dan juga kematian? Kelaparan. Allah